Tetapi apabila kita memperkenalkan satu kabinet baharu, apa-apa portfolio saja pun, kita nak tahu apa yang kekal dan apa yang diperbaharui. Dan kita juga tidak boleh nafikan unsur politik daripada polisi dan dasar dan sebagainya. Jadi ada juga kita bersama penganalisis politik. Sebelum ini beliau mengharapkan dasar-dasar yang baik dikekalkan, yang mungkin tidak baik itu boleh bertambah baik. Tetapi ini semua sering dipolitikkan. Adakah kita boleh jangkakan perkara itu yang baik dikekalkan, ataupun kita akan lihat tabiat ataupun apa yang kita pernah lihat sebelum ini apabila ada kabinet baharu menyalahkan pentadbiran sebelum itu. Itu digerakkan dengan motivasi politik. Apa yang Datuk sendiri harap? Satu yang saya rasa seronoklah apabila bertukar pemerintah ni dan bertukar kerajaan lah pada saat ini, pada ketika ini yang berlaku kali ini, ialah kerajaan yang baharu itu tidak mengata kerajaan yang sebelumnya. Saya melihat ini satu perubahan perspektif yang ketara dan bagi saya itu satu kematangan abad 21. Seharusnya benda begitu sudah berlaku sekian lama. Dahulu-dahululah. Yang sekarang yang penting dan yang masa depan itu yang penting. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita nilai di manakah kekurangan yang dahulu. Apakah pemikiran kita juga pada waktu yang dahulu itu memerintah? Adakah kita selari? Adakah kita ada idea yang bagus? Atau idea kita sebenarnya tak bagus pun? Jadi ini yang kita kena fikir dengan serius. Jadi bagi saya tahniahlah sebab tak mengata orang dahulu. Budaya mengata-mengata ini bagi saya satu benda yang tidak matang. Kalau anak-anak tengok nanti kata tak boleh kata orang. Tapi dia tengok di TV, orang mengata orang. Jadi malu kita lah. Tapi tugasnya berat bagi saya. Sebab saya secara peribadi berpendapat pendidikan kita sudah tersasar sebahagian daripadanya. Jadi tugas Menteri Pendidikan umpamanya adalah membetulkan alignment itu semula agar hala tuju kita itu jelas. Macam tadi disebut Jepun. Jepun membina pendidikannya masa zaman Tokugawa. Menghantar dah orang ke Amerika. Mereka berpegang kepada teori John Dewey. Tetapi diadaptasi dan disesuaikan dengan budaya Jepun. Sebab Jepun kata Dewey, Amerika, moden, tetapi sejarah, budaya, nilai dan adab kesantunan Jepun itu mesti dipegang dengan kuat. Ini yang saya kata pada awal tadi. Falsafah itu mesti menjadi teras kepada semua perkara. Jadi, moden masuk, diadaptasi, disesuaikan dengan apa yang mereka sudah ada dan mahu pertahankan. Ini masalah di negara kita. Zaman saya dulu, cikgu pentingkan adab, moral, hormat orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang, civic sudah tidak ada. Pendidikan moral pun sudah tidak ada. Jadi nampaknya kita sekarang hanya memikirkan soal intelektual. Itu pun bukan intelektual dan arti kata yang sebenarnya hanya beberapa persen yang kita uji melalui peperiksaan itu. Yang sifatnya sangat subjektif lah sebenarnya kalau untuk mengukur keupayaan dan kebijaksanaan seorang pelajar. Jepun kemudiannya membiarkan sekolah melakukan apa yang mereka fikir baik. Sebab Jepun memberitahu semua rakyatnya, ini yang kita mahu buat, pendidikan kita. Dan inilah matlamat yang kita mahu capai. Semua orang mesti sokong, semua orang mesti faham. Semua orang faham. Bila semua orang faham, barulah orang sokong. Jangan jadi masalah kita, bagi saya lah, pemerhatian saya. Kita buat sesuatu inovasi itu ad hoc. Buat sesuka hati. Tidak kena langsung pun dengan falsafah pendidikan negara. Kita nak buang, kita buang sesuka hati. Contoh, saya terlibat secara tidak langsung lah, sekurang-kurangnya peringkat pendidikan guru dengan kemahiran berfikir, KBKK dulu. Tiba-tiba baru-baru ini 4-5 tahun kemudian yang lepas keluar pula KBKK yang baru. Kebat apa begitu. Saya pun tanyalah cikgu-cikgu yang saya selia di sekolah. Saya tanya juga anak saya seorang ada cikgu. Apa bendanya? Cuba cerita sikit. Serupa dengan benda yang dahulu. Cuma tukar nama. Tukar nama. Ini satu benda yang bagi saya memalukan lah. Kalau betul-betul nak buat inovasi, mesti berasaskan research yang solid. Bentangkan kepada rakyat, kepada masa. Biar mereka beri pandangan. Beri kritikan, beri komen. Kemudian kita laksana. Saya fikir kalau begitu hakikatnya, barulah rakyat menerima. Kalau tidak, susah. Jepun, jelas.
dalam 55% ke 60% pelajar belajar pengajian umum. Nanti pergi universiti, buat ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Selepas high schoolnya, 40-45% pergi teknik. Jelas dalam sistem pendidikannya. Teknikal itu benda yang penting. Bukan semua orang pergi universiti dapat degree. Tapi kita semua orang nak dapat degree. Ya. Bahagian teknikal kita biarkan. Sekolah vokasional kita tidak terjaga, tidak terancang dengan sungguh-sungguh untuk membekalkan tenaga kerja teknikal. Kita bawa masuk dari Vietnam. Ya. Kita bawa masuk dari Bangladesh. Kalau pelajar masuk universiti yang sebenarnya bagi saya lah, mereka itu sebenarnya orang teknikal, tak sepatut pergi universiti. Patut belajar teknikal tertentu. Dia keluar universiti sekarang, takkan dia nak buat kerja yang selain daripada pelajar universiti buat? Malulah dia. Jadi ini menimbulkan masalah. Saya fikir perancangan ini, penelitian yang harus kita lakukan ialah betul-betul teliti, jelas, berpandukan apa model-model yang ada di dunia dan juga aspirasi kita pada masa akan datang.